Salam kenal dan selamat datang ke channel saya. Untuk rakan-rakan semua yang baru mengikuti channel saya ini, selamat berkenalan untuk semua. Ya sahabat, untuk kali ini seperti biasa saya akan datang kembali dan bercerita ya, kisah-kisah pelik yang rakan-rakan kita yang kirimkan untuk kita kongsikan dengan rakan-rakan ya di channel saya ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa mengikuti channel saya ini. Ya sahabat, cerita kita kali ini berkenaan dengan Pak Cik kita ya, driver taksi yang tempoh hari. Saya berhenti di mana ya? Pak Cik bercerita dengan gadis yang belum kita pasti sama ada siapakah itu. Sahabat, kita ini makhluk Tuhan ya, makhluk yang Maha Esa. Manusia ini dilahirkan memang telah lengkap ya, yang Maha Kuasa berikan ya, kelimah-kelimah yang umat manusia mempunyai kelebihan ya dari makhluk-makhluk yang lain dari segi pemikiran dan keputusan yang biasanya akan tepat dilakukan dengan keimanan yang kuat. Sahabat, saya ini bercerita ya mengikut skrip ya yang rekan kita kirimkan. Jadi kalau ada salah dan silap, sahabat, saya mohon maaf ya. Sebab ini adalah ya cerita yang saya menggunakan dua bahasa ya. Bahasa kebangsaan kita dan juga bahasa ya Iban Dayak Sarawak. Ya, belum menyadari. Menyika kumadai hari pun cerita kita tu kita ngena dua iti bahasa ianya bahasa sekolah kita ngau jakuk bangsa Iban kita lawan bisik ke balan hanya nama nak ngena bangsa kita aja nak biak made laban made kita bangsa bukai muka kak ngau kita nemu ga cerita nama ke detusi ke kau ya. Ya sahabat semua, tempoh hari ya kita berhenti di mana ya Pak Cik kita ya berhenti di tepi jalan dan mempelawa gadis itu ya masuk ke dalam taksi dia. Kalaulah sahabat-sahabat semua tengah-tengah malam macam tu, tengah-tengah jalan macam tu terjumpa seorang gadis macam itu, nakkah tak nak kita menumpangkan orang yang kita tidak kenali? Pertama ya, mungkinlah kalaulah saya ya, perasaan seram tu sudah pasti. Kedua ya, tempat itu tak ada orang ya kan, seperti yang saya ceritakan ya, tempat itu ya hutan ya, sudah pastilah orang yang niat yang tak bagus dan sebagainya boleh berlaku. Itulah yang kita risau ya sahabat. Tapi untuk saya ya sahabat-sahabat semua kena berfikirlah ya. Tak perlu saya nak cerita lebih lagi kan berkenaan dengan itu. Jadi buat keputusan kalau kita terjumpa orang macam ni kan, tahu-tahulah kita ya. Ya sahabat, kita sambung balik ya cerita Pak Cik kita ni ya, yang dikirimkan ya rakan kita ya, YouTuber kita. Pak Cik ini pun bercerita lah ya dengan gadis ini. Dia pun bertanya,
Nak, kamu ni sebenarnya kenapalah jalan-jalan seorang macam ni tengah-tengah malam buta macam ni? Gadis itu ya sahabat pun menjawab, ya pakcik, sebenarnya saya pun tak nak sebenarnya tadi. Saya ni sebenarnya dari Lambe ni, nak balik ke Bukit Song. Bersuara dek, sahabat, rupa-rupanya pandai bercakap pula ya. Oh, manusia rupanya budak ni, ya, dalam pemikiran ya, pakcik kita ni, ya, rupa-rupanya anak ni manusia ya. Itu sangkaan pertama pakcik kita ni. Yang anak ni dari Lambe nak ke Bukit Song ni nak buat apa? Tak elok tahu jalan-jalan malam buta macam ni. Bukan macam tu lah pakcik. Sebenarnya saya pun tak nak sebenarnya menyusahkan pakcik. Yalah, saya sebenarnya tadi kalaulah bas tu ada kan, ya saya nak ikut bas. Tapi bas tu kan tak ada hari ni. Saya pun tak tahu pakcik. Yalah, kenapa pula bas ya tak limpas kat sini? Dalam pemikiran pakcik ni kan, mana ada bas ya? Lainlah kalau siang. Ini kan dah malam. Tapi pakcik tu angguk kepala sajalah, ya. Yang agak menyeramkan ya, ada sesuatu yang sangat lain pakcik daripada taksi itu rasakan ya. Bau di dalam kereta dia tu tadi, taksi dia tu tadi kan, sangat-sangat wangi. Wangi yang sangat menyeramkan ya untuk kita yang mengetahui. Bau wangi ini adalah bau bunga kemboja. Kalau yang cerita saya yang dulu kan, bau ini kan belum berapa kuat lagi lah. Tapi kali ini kan ya, dia cakap betul-betul wangi sangat di seluruh ya dalam taksi itu. Dalam hati pakcik ni dah lain dah. Dah mengagak dah. Sesuatu yang pelik berlaku ni. Kalaulah manusia biasanya taklah ada wangi macam ni. Ini anak ni macam pelik lah. Dalam hati pakcik. Pakcik bercerita lah macam biasa. Tapi wajah ya anak ini tadi kan tak berapa jelas lah. Pakcik tu tak berapa nampak sangat. Sebab di belakang taksi tu kan, tempat duduk tu agak gelap. Ya, kalau tak disebabkan sinaran dari cahaya dari bulan tu tadi kan, takkan nampak. Ya. Jadi pakcik ni cakap lah, ya kalau lain kali anak, janganlah jalan sorang-sorang. Tempat ni mana ada orang. Tak elok kita kalau ada masalah pun cakaplah dengan keluarga kita. Jangan jalan sorang-sorang macam ini. Ya pakcik, terima kasihlah pakcik nasihatkan. Saya takkan buat lagi lah perkara macam ini. Jawab anak itu. Rupa-rupanya bagus juga ya, sahabat. Tapi kita ni kan belum tahu siapakah gadis ini, anak ini, ya. Kita pun cakap ni anak, entah orang tua, entah orang dewasa. Sebab pakcik sendiri pun tak dapat nampak ya wajah ya yang penumpang itu tadi. Pakcik ini kan teringat pula ya cerita dari rakan-rakan, cerita dari orang lain juga, pernah juga ya berlaku perkara-perkara yang pelik. Ya, tapi taklah ada macam yang pakcik ni lalui. Jadi pakcik ni buang jauh-jauh lah ya.
prasangka yang tak munasabah lah dalam hati pecik ini. Mudah-mudahanlah jauhkanlah sesuatu yang tak elok pada saya ni dalam hati pecik ini. Dan harap-harap walaupun ya anak ini ya orang ini adalah makhluk lain, dia akan mengetahui bahawa niat saya ini adalah suci menolong. Itu sajalah ya. Dan pecik berserah kepada Yang Maha Kuasa ya. Di dalam hati pecik ni dah seram dah sebenarnya sahabat. Itulah kalau kita ya hanya mendengar cerita-cerita daripada orang lain, kalau sesuatu itu belum berlaku pada diri sendiri, memang tidak akan kita percaya. Pasti kenapa? Sebab belum berlaku pada diri sendiri. Kena hati-hati sahabat ya. Agak lama jugalah ya perjalanan pecik dengan gadis itu ya sahabat ya. Perasaan seram ya memang ada lah berlaku kat pecik kita ni. Jadi dia kuatkan iman lah ya. Menurut kata-kata orang tua-tua ya, kalau kita ni ya berjumpa dengan makhluk halus ni kan, kalau iman kita ni kuat, dia orang tak nak ganggu. Itulah cerita yang kita dengar. Dan saya rasa pun ya sahabat-sahabat semua lebih arif ya berkenaan dengan keadaan macam ini ya. Jadi pacik ni pun ya dengan hati yang tenang hanya bercakap saja dengan gadis itu ya. Ialah sepatutnya tak payahlah nak ni, kalau nak balik ke Lambik ke Bukit Song tu baliklah siang, malam macam ni tak elok lah ya. Kita jalan sorang-sorang ya. Gadis tu tak menjawab pun ya, tak menjawab sepatah perkataan pun. Hanya dia angguk kepala saja ya, mendengar nasihat dari pacik tu. Bagus juga ya gadis tu ya. Lepas tu kan gadis ini pun mula bersuara, "Pakcik, kalau pakcik nanti sampai ke tempat yang saya cakapkan, tolonglah ya pakcik ya, dengar apa yang saya cakap nanti. Saya dah nak sampai nanti ya. Jadi saya mengharapkan ya pakcik dengarlah ya, sebab ini gelap. Saya pun tak berapa nampak sangat tempat itu ya." Gadis itu dah mula bersuara dah. Pakcik pun angguk kepala, "Ya nak ya, mana tempat tu nanti bagi tahulah pakcik ya." Pakcik pun tak tahu. "Ya pakcik," gadis itu menjawab. "Kat bahagian ni pakcik jangan laju ya, perlahan-perlahan saja ya, dengan taksi pakcik ni. Tak payah laju, jalan ni tak berapa bagus lah kat sini." Pakcik ni pun angguk kepala ya, mengikut arahan daripada gadis itu. Pakcik perlahankan taksi itu kan, lama juga ya, melalui jalan itu tadi kan. Dia akan cakap, bahagian ini pun jangan laju sangat pakcik, yang kat depan tu ya, tahan sikit ya. "Ya nak," pakcik akan ikutlah apa yang nak cakap. Nanti takut terlepas juga tempat nak nanti. Pakcik tu menjawab ya. Hampir 20 minit dah ya, pakcik ya perlahankan taksi tadi ya. Takut-takut tempat gadis itu nanti kan dah lepas dah, terpaksa juga berpatah balik lah dalam hati pakcik itulah ya. Dah nak dekat ni dah pakcik, tempat saya ya. Nak bagi tahu sajalah nanti ya, kalau dah nak sampai pakcik akan nantilah ya, jawab pakcik itu kepada gadis itu. Gadis itu cuma angguk kepala saja. Pakcik pun tak terfikir apa-apalah ya, macam penumpang biasa, sebab niat pakcik ni kan memang baik. Itulah sahabat
Kalau kita berbuat baik, orang pun akan balas baik pada kita, ya. Itu adalah prinsip kita ni, ya. Tak perlu kita nak buat sesuatu yang tak elok pada penumpang kita ke, pada teman-teman kita ke, sahabat kita. Hidup kita ni hanya sementara sebenar. Ialah itu yang kita sharekan bersama cerita ini kan. Sebahagian daripada pengajaran tu kan, sahabat-sahabat semua tu fikir-fikir sendirilah, ya. Saya ni ya membaca cerita ini dari sahabat kita, ya. Sebab perkara ini memang berlaku, ya. Sering berlaku di tempat itu dulu. Sehingga kan cerita saya pun di channel yang satu lagi pun hampir sama juga. Sebab bahagian di tempat itu agak panas, ya. Bukit Song ataupun Bukit Lesong sebenarnya pada tahun-tahun 1990 macam tu dan sebagainya. Jadi cerita kita ini sahabat, saya hanya berhenti di sini seketika, ya. Jadi lah kita nyambung baru lah cerita kita tu. Teman cerita tu kayak satu sun lagi. Cerita kita tu ambil jangka aku. Jadi saya mengharapkan rakan-rakan, ya, dah mula faham dah bahasa Iban Sarawak, ya. Ini bahasa Borneo, ya. Mudah-mudahan semua yang terhibur lah. Kita mungkin dalam satu lagi, ya cerita ini susunan kita. Sebab cerita ni pun banyak dah yang dah sampai kat saya ni kan. Jadi terima kasih untuk semua. Jumpa lagi. Bye.